bersifat keagamaan, sehingga menyebabkan kita di Kedah menyebabkan berlaku tsunami. Dipanggil tsunami hijau lah, tsunami macam-macam lah kan, yang menyebabkan daripada 14 kita bertanding, kita hanya menang 1 kerusi saja, iaitu kerusi Sungai Petani. Dan sekarang kita ada 1 lagi kerusi yang belum kita buat undian lagi, iaitu kerusi Padang Serai B017. Tuan-tuan dan puan-puan, di Malaysia kita ada 222 kerusi parlimen. 221 telah membuat pilihan raya, dan P017 saja yang lagi belum membuat pilihan raya lagi, memandangkan kematian saudara kita iaitu YB Karupaya yang telah meninggal ketika dalam tempoh kempen. Jadi bila calon-calon meninggal dalam tempoh kempen, SPR akan menangguhkan pilihan raya tersebut dan kena buat pilihan raya baru. Jadi tuan-tuan dan puan, sedikit pengenalan tentang diri saya. Saya nama Dr. Sofi Razak, umur 47 tahun, sudah berkahwin, anak 4 orang, 2 lelaki 2 perempuan. Nombor saya dalam kertas undi pun nombor 4. Nombor 4. Okey. Kerjaya saya sama dengan YB William Leong. Kami adalah seorang peguam, dan pendidikan saya, ijazah pertama saya dalam bidang undang-undang, master saya dalam bidang mass communication, komunikasi massa, dan PhD saya dalam bidang Islamic Banking and Finance. Jadi itu sedikit latar belakang tentang keluarga dan juga pendidikan saya. Jelas siapa pembangkang dan siapa kerajaan. Isu kedua ialah bila kawasan pembangkang, projek-projek yang mereka tidak mau, kawasan lain yang tidak mau, akan dipindah ke kawasan pembangkang. Di Selangor ada satu projek incinerator yang bertoksik. Mulanya di Berogah Semenyih, penduduk di sana bantah, pindah ke Kepung. Di Kepung ialah jiran kepada kawasan saya. Saya juga bersama dengan kawan-kawan Lim Lik Eng, ahli Parlimen Kepung, kita membantah dengan keras, dan kita berjaya pindah incinerator. Tapi mereka pindah incinerator ke kawasan Selayar kepada masyarakat makmur. Dan kita hendak hidup dengan cara aman dan damai. Malangnya sebab untuk politik mereka memainkan sentimen rasis. Dan ini menjadi satu perkara yang sungguh penting kepada kita. Sekarang kita boleh tengok 2 pola. Sejak 2008 kita tidak pernah kalah. Gobala, Surindran, Karupaya, dan sekarang sudah Sofi. Kita masuk pilihan raya ini untuk pertahankan kerusi parlimen ini. Ini objektif, tujuan yang sangat jelas. Sementara kita akan mengundi 7 hari bulan. Sarah, 7 hari bulan saya punya birthday. 7 hari bulan saya punya birthday ya. Birthday yang ke-59. Sorry ya. Nampak macam 39, nampak. Baik. Sementara kita mengundi nanti 7 hari bulan 12, di Putrajaya kita sudah ada kerajaan. Kita sudah ada kerajaan. Kerajaan itu kerajaan perpaduan yang blok terbesarnya
ialah Pakatan Harapan dan Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri yang di-Pertuan Agong pilih sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Dan this Padang Serai election is not about to form a government. Government dah ada. Dengan suara sokongan yang besar. Besar sokongannya. Kalau angka kita kecil, sudah tentu yang di-Pertuan Agong tidak akan memilih Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Ya. Perlembagaan negara kita sebut yang di-Pertuan Agong bolehlah melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang baginda yakin mendapat sokongan majoriti. Surat beranak, MyKad, kad pengenalan, kerana tak cukup dokumen. Itu dalam tanggungjawab saya di Kementerian Dalam Negeri. Kalau SOPI yang jadi wakil rakyat, dia angkat masalah itu kepada saya, dan saya adalah menteri dalam kerajaan baru pimpinan Anwar Ibrahim. SOPI adalah orang yang anda pilih pada 7 hari bulan, dan SOPI akan mengangkat masalah rakyat di kawasan ini. Sudah tentu saya dengan mudah boleh bagi bantuan dan pertolongan untuk selesai masalah. Clear cut, straightforward. Ya. Tapi kalau saudara Cikgu Azman, macam mana? Saudara, kalau orang Padang Serai angkat dia cuma menambah satu saja lagi kerusi Perikatan Nasional. 73 campur 1, 74. Tak boleh jadi kerajaan. Takkan orang Padang Serai nak hantar pembangkang? Dah ada 73. Tambah satu lagi, tak boleh buat apa juga. அன்வார் இப்ராஹிம் பிரதமராக வர வேண்டும் அப்படின்ற வகையில் நாடு முழுதும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இந்த சூழ்நிலையில் யாருக்குமே தெரியாமல் அமைதியான முறையில் ஒரு பிரச்சாரம் நடந்து கொண்டிருந்ததை எல்லோரும் கவனிக்கவில்லை. அதாவது மத ரீதியான ஒரு பிரச்சாரம், இன ரீதியான ஒரு பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப்பட்டதை தொடர்ந்து இங்கே ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை. அந்த அடிப்படையில் டாக்டர் சோஃபி அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தார். அதனால் இந்தியர்களுக்கு ஒரு வருத்தம் என்ன, ஒரு இந்தியருடைய ஒரு தொகுதி விட்டு கொடுக்கப்படுகிறது அப்படின்று ஒரு வருத்தம் இருந்தது, நியாயமான வருத்தம். அதற்கு நான் ஒரு விளக்கம் சொல்ல வேண்டும். 2014 தேர்தலில் பார்த்தீங்கன்னாக்க பிகேஆர் கட்சியின் சார்பாக 5 இந்தியர்கள் தான் போட்டி போட்டார்கள். இந்த தடவை நானும் போட்டி போட்டேன். அந்த 5 தொகுதியில் தாப்பாக்கு பதிலாக சிகாமட் புதிதாக கொடுக்கப்பட்டது. ஆனால் 5 தொகுதிகள் தான். ஆனால் இந்த முறை தாப்பா ஆரம்பத்தில் சீனர்களுடைய தொகுதி, அந்த தொகுதி இந்தியர்களுக்கு போன முறை கொடுக்கப்பட்டது. சிகாமட் சீனர்கள் போட்டி போட்டது, சுவாஜ்விமிங் போட்டி போட்டது. ஆனால் இப்போ 2018 இந்தியருக்கு கொடுத்தாங்க. பத்தூல ஒரு இந்திய இளைஞர் பிரபாகரன் வெற்றி பெற்றார். இன்று இந்த தடவை ஒரு புதிதாக உலுஸ்லாங்கோர். இது 3மே சீனர்களுடைய தொகுதி இந்தியர்களுக்காக இந்த முறை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அப்ப 5 இந்த தேர்தலில் 3 தொகுதிகள், 3 இடங்கள் சீனர்களிடமிருந்து இந்தியர்களுக்கு எடுத்து கொடுக்கப்பட்டது. அதனால் கட்சிக்குள் சீனராக இருக்கின்ற உதவி தலைவருக்கு அளவுக்கு அதிகமான நெருக்குதல். அவர்களுடைய சீட்டிலிருந்து தான் நமக்கு கொடுத்தாங்க. 3 சீனர்கள் எடுத்து உலுஸ்லாங்கூர், பத்து, சிகாமட். ஏன்னா தாப்பா திருப்பியும் வந்துருச்சு, நான் அங்கே போட்டி போட்டேன். ஆனால் சீனர்கள் அதே தொகுதியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பத்துவில் சீனர் ஏற்கனவே இருந்தவர் போட்டி போட்டார். ஆனால் சீன மக்கள் இந்தியருக்கு ஓட்டு போட்டு பிரபாகரனை ஒரு இந்தியரை ஜெயிக்க வச்சிருக்கிறார்கள். ஏன்னா நம்மளுடைய அரசியல் நோக்கம் கொஞ்சம் தொலைநோக்காக இருக்க வேண்டும். நமது இனத்தின் உரிமை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். ஆனால் சில சந்தர்ப்பங்களில் நம்மளுடைய தொலைநோக்கு
பார்வையின்படி கொஞ்சம் நம்மளுக்கு சமரசம் தேவைப்பட்டது. அது ஒரு சமரசம் தான். இங்கே இந்த முறை ஒரு இந்தியர் அல்லாத ஒரு மலாய்க்காரருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. Malam, Waalaikumsalam. Saya ada lebih kurang 40 minit lah sebelum saya kena pergi ceramah akhir sekali. Terima kasih semua yang hadir. Jadi saya ingat semua yang hadir dah dengar banyak daripada speaker sebelum ini. Saya nak tukar sikit lah. Saya tahu ada banyak isu kan. Jadi kita baru saja habis PRU 15 yang mengejutkan. Terutamanya di sebelah utara ni, keputusan dia mengejutkan. Ada kawasan-kawasan yang PKR atau PH bertanding yang kita tak pernah kalah. Dan bila kita kalah itu bukan sebab undi orang India, bukan sebab undi orang Cina, tapi sebab undi Melayu tu dia swing sangat sampai PKR atau PH hanya dapat dalam 8 ke 10% saja. Kita tak pernah dapat undi sebegitu rendah. Tapi dia hanya di kawasan utara lah. Kawasan selatan semua tu kita sempat kempen, kita sempat jumpa dia baik kan. Jadi 2 minggu selepas PRU 15, jadi macam-macam yang jadi. Jadi saya faham kalau saya jadi seorang pengundi India, saya faham perasaan sebab orang India, orang Cina sokong penuh Pakatan Harapan. Without any doubt, undi kepada PH itu dia sudah kembali macam yang dulu-dulu, 80%, 90%. BN pun tak dapat banyak sangat, PN memang tak dapat langsung. Jadi saya faham kalau perasaan saya, kalau saya orang India, kami sudah sokong, susah macam mana pun kami sokong, tapi tengok bila ada pengumuman, bila sudah buat kerajaan, I don't blame you if you feel shortchanged. Kan? Jadi saya datang malam ini supaya kita ada dalam lebih kurang 30 minit lebih daripada saya cakap. Itu you boleh tengok YouTube lah saya cakap kan. Sekarang kita ambil masa setengah jam ni. Kalau ada yang nak tanya kenapa begitu, you tanya, saya jawab kan. Saya tahu yang saya jawab itu mungkin ada orang happy, mungkin ada orang tak happy. Saya tahu bila kita jawab bukan semua orang akan happy lah. Tapi paling kurang I can speak from my heart. Saya boleh beritahu sebagai sebahagian daripada pimpinan yang buat keputusan. Dan saya pikul beban itu. It's my burden, it's my responsibility. Saya terlibat dalam buat keputusan yang menyebabkan juga ramai kawan-kawan di bawah ni mungkin rasa kurang senang, kurang puas hati. Jadi kita ambil masa itu setengah jam. Kalau ada tanya soalan, saya jawab. Cuma dalam 10.45 tu saya kena pergi ke sana lah kan? Jadi kalau ada soalan yang pertama, PH, DAP, PKR, dia akan tanya macam mana saya nak bawa saya punya masalah, sebab kita tak cukup wakil dalam kerajaan. I have to give you the background kan. Keputusan yang berlaku ni 2 minggu lepas, terutamanya di kawasan-kawasan, hanya mengikut keperluan saja. So BN pun sudah setuju, GPS pun sudah setuju. Itu sebenarnya satu pencapaian besar yang reformasi yang kita sebut. Because after this, selepas ini, itulah yang akan menjadi asas kerajaan perpaduan yang ada. Jadi